digalakkan dalam agama Islam. Tuntutan ini bukan sahaja tertumpu kepada golongan lelaki tetapi ianya juga tertumpu kepada golongan wanita. Setiap Muslim bukan sahaja bekerja untuk menyara hidup dan juga keluarga tetapi ianya menjadi salah satu platform penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isu wanita bekerja bukanlah satu isu yang baharu dalam dunia hari ini. Al-Quran juga menjelaskan bahawa salah satu fungsi manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk memakmurkan bumi dengan bekerja mencari rezeki untuk mendapatkan makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Berdasarkan ayat tersebut, bekerja adalah salah satu tuntutan yang digalakkan oleh Islam ke atas umat manusia. Wanita juga tidak terkeluar ataupun terkecuali daripada tuntutan tersebut. Di samping itu, tidak ada sebarang nas yang melarang untuk wanita keluar menuntut ilmu ataupun bekerja. Prof. Dr. Ahmad Shalabi juga menjelaskan wanita pada zaman Rasulullah SAW juga terlibat di alam pekerjaan. Islam menggalakkan umatnya bekerja dan membenci pengangguran. Ini jelas dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jika seseorang di antara kamu keluar bekerja pada waktu pagi dengan membawa kayu api untuk dijual bagi mendapatkan rezeki di pasar adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang. Sama ada orang itu memberi ataupun tidak, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Kebencian Islam terhadap pengangguran sepatutnya menjadi pendorong kepada semua umat Islam untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Tulisan-tulisan mengenai pekerjaan wanita mengikut pandangan Islam menunjukkan para ulama tidak bersependapat sama ada Islam membenarkan wanita bekerja di luar rumah ataupun tidak. Islam tidak menghalang wanita daripada bekerja luar rumah atau bekerja makan gaji asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hukum asal bagi wanita adalah sentiasa berada di rumah. Hal ini jelas dinyatakan di dalam potongan ayat surah Al-Ahzab ayat ke-33, Bismillahirrahmanirrahim, waqarna fi buyutikunna, yang bermaksud dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ayat tersebut adalah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita. Namun ianya bukan bermaksud wanita dilarang untuk keluar bekerja. Dalam melayari bahtera kehidupan sebagai manusia yang bersifat masyarakat madani, maka perjalanannya adalah sentiasa menuju ke arah ketamadunan dan kemodenan di samping susur atur kehidupan bermasyarakat. Maka kerjaya adalah satu perkara yang diambil berat oleh manusia dengan melaksanakan pelbagai bentuk pekerjaan untuk meneruskan kehidupan, bahkan bagi menambahkan keselesaan. Pada zaman dahulu, pekerjaan adalah melalui pertanian, penternakan dan juga perniagaan. Ketiga-tiga bidang ini kemudian dikembangkan lagi dengan lebih khusus mengikut keperluan semasa. Tugas pekerjaan bagi sesebuah keluarga pada awalnya dipikul oleh suami ataupun bapa. Ini sudah menjadi uruf dan adat bagi sesuatu masyarakat.
Begitu juga tradisi kebanyakan kaum serta bangsa. Akan tetapi, setelah arus kemajuan serta kehidupan mula berubah, wanita dan lelaki seolah-olah seiring, bahkan berlumba-lumba seperti mana dalam bidang pendidikan untuk mencari peluang pekerjaan. Keterangan-keterangan yang menunjukkan pada zaman awal Islam, wanita telah ikut sama dalam pembangunan negara Islam. Ianya sudah cukup menjadi alasan bagi pendapat yang mengatakan bahawa pada prinsipnya Islam juga mengharuskan wanita turut melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara. Wanita juga adalah sebahagian daripada warga negara. Jadi, Islam telah membenarkan mereka menceburkan diri dalam berbagai bidang pekerjaan. Tugas wanita juga adalah menguruskan rumah tangga dengan membahagiakan suami. Selain itu, membentuk sebuah keluarga bahagia yang berasaskan ketenangan, kemesraan dan kasih sayang. Dicatatkan, wanita yang menjadi pendamping yang baik kepada suaminya dikira satu jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, ini tidak bermakna pekerjaan wanita di luar rumah adalah haram menurut syarak. Kerana tiada siapa pun boleh mengharamkan sesuatu tanpa ketetapan syarak yang betul dan pembuktian yang jelas. Sedangkan asas kepada semua perkara dan perbuatan biasa adalah harus. Golongan yang berpendapat Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah cuba memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja. Jika mereka dapat memenuhinya, syarat-syarat tersebut difahami berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis mengenai wanita serta tugas-tugas asasi mereka yang telah ditetapkan oleh Islam. Abdul Arrab Nawab ad-Din menjelaskan Islam mengenakan beberapa syarat untuk memastikan tugas-tugas asasi wanita tidak diabaikan. Antara syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, menutup aurat. Syarat ini difahami daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan baju mereka dengan tudung kepala mereka. Di dalam ayat tersebut, Allah melarang wanita memperlihatkan perhiasan mereka kepada lelaki asing, iaitu bukan suami atau lelaki yang haram nikah dengan mereka, melainkan bahagian-bahagian yang dikecualikan. Syarat yang kedua adalah menghindari fitnah. Abdul Arrab menjelaskan syarat tersebut berdasarkan alasan bahawa semua yang ada pada wanita adalah aurat. Adapun untuk menghindari fitnah, sebaiknya wanita mengelakkan daripada terlibat dalam bidang pekerjaan di mana lelaki dan wanita akan bercampur baur. Inilah mengapa kedudukan wanita dalam Islam dimuliakan dan mereka harus sentiasa dijaga dari fitnah dan bahaya yang muncul di luar rumah. Syarat yang ketiga ialah mendapat izin daripada orang tua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah. Seseorang wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin daripada ibu bapa atau suaminya. Oleh kerana itu, seorang wanita boleh bekerja dengan izin mereka dan tentunya dengan syarat pekerjaan yang jelas dan tidak mendatangkan kemudaratan. Syarat yang keempat adalah tetap menjalankan kewajipan di rumah. Wanita boleh sahaja bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah asalkan ia tidak mengabaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga dan keluarganya. Waktu yang dimiliki oleh wanita sebaiknya tidak dihabiskan di luar rumah untuk bekerja, melainkan dia tidak meninggalkan pekerjaan di rumah dan mendidik anak-anaknya.
Syarat yang terakhir ialah pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki. Hal ini sesuai dengan penjelasan ulama Abdul Arab bahawa wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu masyarakat ataupun negara. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahawa suatu kaum yang melantik wanita menjadi pemimpin tertinggi tidak akan memperoleh kemenangan ataupun kejayaan selamanya. Nama saya Nolaila binti Kamaluddin, bekerja sebagai penolong pegawai takbir. Telah berkhidmat di UPSI ni lebih kurang dalam hampir 15 tahun lah. Nama saya Umi Soleh binti Amir, duduk dekat Ulu Benam lah. So, saya dah masuk 4 tahun berniaga sendiri. Setakat ini anak isteri pun dulu bekerja. Kami sedang bekerja sama-sama bekerja di Kuala Lumpur saat tahun. Jadi bermulanya sebelum nikah lagi pun isteri kita ada kerja sebagai seorang wanita di zaman yang tabah ni memang sudah bekerja lah. Jadi anak isteri perempuan dia belum punya lagi baru habis dan seorang lagi tu baru tinggal satu. Maknanya sekarang dia mantu perniagaan dia. Sebenarnya pada individu, ada individu suaminya tak izinkan. Ada juga yang boleh terima seperti ini. So, dua-dua bekerja. Pada saya, okey je lah, tak ada masalah kalau suami atau isteri bekerja. Kelebihan dia yang macam saya cakap tadi lah, untuk jangka masa panjang, apa-apa jadi kat suami. So kita yang berkejaya ni kita tak terasa sangat terputusnya kita punya daripada segi kewangan tu, sumber kewangan, pada segi pengalaman. Sebenarnya benda-benda ni kalau kita di rumah pun kadang-kadang kita boleh je mendapatkan pengetahuan semua ni, tapi saya rasa kalau kita bekerja ni macam kita punya pergaulan semua tu macam lebih luas lah. Maknanya ialah kita kadang tak dapat handle kita punya anak-anak kita lagi. So kadang kita kena cut, macam orang lain boleh masak, so kita kena beli. Kat situ kekurangannya, tapi supaya kita boleh kawal kalau kita dua-duanya bekerja kan. Sokongan dari ayah suami, kalau anak yang belum tahu tu dari abang-abang dia akan sihat kerja baik-baik. Tapi sudah lebih kerja yang baik-baik itu nasihat kepada majikan. Kalau kita nak jaga kebersihan, nak jaga kita punya kualiti suami tu, dan kerjaan kita nak naik pangkat apa kita selalu keluarga. Kalau yang belum boleh kuat, ayah atau tak kuat keluarga, yang tak kahwin tu dari suami. Yang dia tak boleh nak dia tak ada suami. Setakat ni kalau macam suami selalunya macam kadang-kadang kita pernah juga perlu kerja pada hari cuti. Daripada segi pertamanya penjagaan anak lah. Kalau ada kerja yang terlampau urgent yang kita bawa balik ke rumah untuk disiapkan pada malam hari, daripada segi pengurusan tu lah, macam anak-anak pun macam minta tolong jaga, so behave kita boleh buat. Maknanya sokongan daripada segi membantu, sokongan kadang-kadang bertanya okey ke hari ni, itu pun sebenarnya dah lebih daripada mencukupi sebenarnya untuk kita lepaskan kita punya lelah dekat di pejabat sepanjang hari kita. Secara kesimpulannya, wanita bekerja adalah wanita yang memasuki dunia pekerjaan dengan menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah di atas beberapa tujuan. Sebagai contoh, mencari pendapatan yang lebih kepada keluarga, menyalurkan bakat dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya. Walaupun begitu, suka saya ingatkan bahawa wanita yang berkerjaya perlu sentiasa memahami tugas hakiki mereka sebagai isteri kepada suami dan ibu kepada anak-anak yang sentiasa inginkan perhatian, didikan dan bantuan ketika berada di rumah.